Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang ada pada malam ini, Alhamdulillah kita dapat berkumpul mendengar sama-sama pada malam ini, insya-Allah sambungan kepada kuliah kita yang bertajuk Aqidah At-Tahawiyah yang sama-sama kita akan teruskan. Jadi sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh serba sedikit mengambil masa untuk menunggu kehadiran penonton-penonton daripada seluruh pelosok negara. Mana tahu mungkin ada juga daripada negara seberang dan juga daripada berlainan benua. Alhamdulillah, kita insya-Allah akan meneruskan lagi pengajian kita yang sudah masuk siri keempat. Jadi kalau saya boleh dengar mana-mana yang ada ni, suara saya clear tak? Jelas ke tak jelas atau macam mana? Boleh, kalau boleh komen ke kan. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian. Kita akan masuk sedikit dalam bab kenabian dan kerasulan, dan seterusnya kita akan masuk juga sedikit tentang perkara-perkara gaib berkaitan dengan orang kata apa, melihat Allah di hari akhirat. Ini kalau sempat lah kita lihat bagaimana keadaan lah. Okey, mungkin sebelum kita menunggu lagi kehadiran daripada penonton-penonton yang lain, kita boleh imbas sedikit lah apakah yang kita belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah mempelajari serba sedikit tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang kita belajar adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan sifat-sifat seperti Khaliq yang menciptakan, Ar-Raziq yang memberikan rezeki dan sebagainya ini, walaupun ketika itu masih tiada lagi penciptaan, masih tiada lagi makhluk. Secara logik akalnya sepatutnya seseorang itu atau satu zat itu tidak boleh dinisbahkan kepada yang lain melainkan adanya perkara itu. Contohnya, seseorang itu tak dinamakan ayah jika dia tidak ada anak, dan seorang itu tak dinamakan suami jika dia tak berkahwin lagi. Tetapi Allah SWT tidak sama dengan sifat-sifat itu. Allah bersifat dengan sifat Al-Khaliq, diberikan nama sebagai Ar-Raziq dan sebagainya, walaupun masih tiada ciptaan ketika itu. Jadi itu yang membezakan antara penisbahan sifat kepada Allah dengan penisbahan sifat kepada manusia. Jadi sebab itu sifat-sifat Allah ini qadim, dia tidak ada permulaan. Kalaulah seorang suami itu permulaan dia menjadi suami, tarikh nikah dia tu, kad nikah dia, kad nikah dia tu, itulah dia punya permulaan bersifat ataupun dinamakan sebagai seorang suami. Maka Allah SWT tidak ada permulaan tersebut bagi sifat-sifat dia. Jadi tidak samalah dengan manusia itu. Jadi itu serba sedikit apa yang kita belajar pada minggu lepas. Jadi minggu ni insya-Allah kita akan meneruskan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam bukunya ini, Matan Aqidah At-Tahawiyah, atau dinamakan sebagai Usul Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Itu dinamakan buku ini, Usul Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Allamah Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Jadi ini wa anna Muhammadan ini adalah sambungan daripada bayanu aqidah al-sunnati wa an-jamaah. Awal tu kita belajar, ini sambungan dia lah, dia punya sambungan dia. Dan maksud dia apa? Dan kami menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya, al-mustafa yang terpilih, wa nabiyyuhul mujtaba dan nabinya yang terulung, mujtaba, wa rasuluhul murtada serta rasulnya yang dirodainya. Okey, ini tiga sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita pergi membincangkan tentang
paksi kedua dalam syahadah kita ni kan. Kita bersyahadahkan asyhadu an la ilaha illallah, ni kita dah bincangkan serba sikit dalam 3 kelas yang lepas. Dan hari ini kita akan masuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paksi kedua. Sebelum kita nak bincangkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ini, kita nak bincangkan dulu secara umum, apakah itu kenabian? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu kenabian? Dan kita akan teruskan juga membincangkan tentang apakah keperluan kita kepada pengutusan Nabi dan Rasul. Baru kita faham kenapa kita perlukan kepada Nabi Muhammad ni, ataupun keseluruhan para anbiya. Okey. Jadi kenabian ni, Nabi itu siapa? Apa itu kenabian? Pelbagai takrifan yang diberikan oleh para ulama. Dan para ulama dah membincangkan tentang takrif Nabi, takrif Rasul, sangat banyak. Kita jumpa pergi mana-mana kita akidah, ini akan dibincangkan. Jadi saya nak ambil terus dia punya intipati takrifan pada Nabi dan Rasul ni, iaitu Nabi dan Rasul secara umumnya bermaksud seseorang manusia, ada yang kata lelaki, yang menjadi pengantara. Ada perkataan pengantara, ada yang kata utusan, ada yang kata safir, duta, antara oleh Allah SWT kepada manusia ataupun kepada alam ini secara keseluruhannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia secara khusus, ada kelompok tertentu, ini nabi-nabi lain. Tapi Nabi Muhammad ke seluruh alam, sampai ke akhir zaman, yang diutuskan kepada manusia, yang membawa berita-berita ghaib untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ini takrif yang saya ambil daripada kitab Al-I'tiqadat oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Dia kata Nabi dan Rasul ini merupakan duta, utusan Allah SWT kepada manusia, yang membawa berita-berita ghaib untuk kemaslahatan manusia fid darain, di dunia dan di akhirat. Okay, kita nak bincangkan. Jadi bila kita kata utusan Allah SWT, safir ataupun rasul ataupun abd, ini bermakna bahawa sebenarnya Nabi itu tidak mempunyai taraf ketuhanan, tidak mencapai taraf ketuhanan. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung telah menafikan apa yang diperkatakan oleh Nasrani ataupun orang Kristian. Mereka telah mempertuhankan seorang manusia. Nabi ini, para anbiya, adalah manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum, Allah kata dalam Quran. Katakanlah, aku ini manusia seperti kamu. Yuha ilai, berbezaan dia kat sini, iaitu diwahyukan kepada aku. Bashar ini maksudnya manusia, makan, minum, pergi pasar, berkahwin, beranak dan sebagainya, sedih, marah. Tetapi perbezaannya dengan kita adalah yuha ilai, diberikan wahyu kepada dia. Jadi mengatakan bahawa Nabi itu Tuhan adalah sebenarnya menafikan peranan kenabian itu sendiri, iaitu menafikan terus Nabi ke nubuwah. Jadi sebab itu dalam ini pun Imam Tahawi kata wa anna Muhammadan abduhu, hambanya. Okey. Tetapi ada tetapi kat sini. Walaupun Nabi bukan Tuhan, tetapi Nabi adalah manusia yang paling sempurna kemanusiaan dia. Paling sempurna kemanusiaan dia. Insaniyatul insan, keinsanan seorang insan itu terjelma pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab hanya dengan ubudiyah kepada Allah, hanya dengan menghambakan diri kepada Allah, barulah manusia akan mencapai maksimalnya seorang insan. Jadi insan yang paling sempurna adalah para nabi. Para nabi lah menunjukkan model keinsanan yang sebenar kepada kita. Jadi itulah berbezanya kita dengan Nabi SAW. Walaupun Nabi ini manusia seperti kita, tapi darjat kemanusiaan mereka lebih tinggi daripada kita. Itu dia lah. Sebab mereka ada ittisal, mereka ada hubungan secara direct dengan Allah SWT. Okey. Jadi mereka adalah sekumpulan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita-berita ghaib. Ini penting. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan berita-berita ghaib ini? Biasanya kita akan cakap lah tentang hari kiamat, tentang syurga dan neraka, tentang adanya Allah, tentang
keesaan Allah dan sebagainya. Kita melihat dari aspek perkara-perkara sam'i tu, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sekadar itu. Nabi ni Allah telah berikan ilmu secara ja'li. Secara, maksudnya macam, kalau tak salah ja'li pun Allah telah memberikan, Allah sendiri telah mentarbiyah, telah mendidik, telah mengajarkan ilmu kepada Nabi SAW, keseluruhan para anbiya. Secara ja'li ke apa, tapi yang paling penting Allah yang memberikan ilmu secara direct, mubasyarah kepada para anbiya. Jadi Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar ada ilmu-ilmu berkaitan dengan hari kebangkitan. Dia ada ilmu tentang dunia juga. Yang mana ilmu tentang keduniaan ini, antara ghaib itu adalah perkara-perkara yang lepas, yang tidak diketahui oleh seorang manusia biasa, melainkan dia baca buku sejarah. Dan Nabi SAW ketika itu ummi, dan juga tahu berita-berita masa hadapan. Dan antara masa hadapan itu adalah hari kiamat, dan juga berita-berita masa hadapan yang lain. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana ketika Nabi SAW perang Khandaq kan. Nabi gali parit bersama para sahabat. Nabi ketuk, ada kata akan terbukanya Yaman, akan terbukanya Konstantinopel dan sebagainya. Ini satu ramalan berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Ada juga Nabi ketika berada atas gunung Uhud, berjalan dengan Umar dan Osman, dan Nabi kata akan gunung Uhud akan bergegar dengan dua orang syuhada, iaitu Umar dengan Osman yang mati dibunuh oleh Khawarij. Dan Nabi pun banyak lagi kita boleh contoh Nabi SAW. Nabi kata nanti akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat aku, dan Ammar bin Yasir daripada kalangan orang yang tepat, orang yang betul. Jadi Ammar bin Yasir ni, kalau dalam perang Jamal tu, perangan fitnah para sahabat ni, Ammar bin Yasir berada dalam kalangan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini antara perkhabaran berita masa hadapan yang Nabi tahu. Allah berikan Nabi ilmu. Jadi bukan sekadar ilmu tentang hari kiamat, dunia dan akhirat, syurga neraka dan sebagainya, tak. Tapi Nabi ada ilmu masa hadapan tu. Itulah ghaib yang dimaksudkan. Nabi, dan banyak lagi kalau kita tengok Nabi secara, contohnya dari kajian tentang general perang, general perang, saya ada baca satu kajian tu, dia kata Nabi SAW, cara Nabi perang ni, Nabi pakai infanteri, lepas tu depan tu ada pemanah sebagainya ni, adalah satu kaedah peperangan yang tidak diketahui oleh bangsa Arab ketika itu. Dan bangsa Arab ni, dia perang ni macam dia main perang dia lah kan. Tapi strategi yang Nabi bawa, dengan Nabi yang tidak pernah join mana-mana peperangan sebelum ini pun kan, tapi Nabi boleh tahu cara perang yang sangat moden, futuristik. Nabi punya pengetahuan tentang peperangan. Dan ini membuktikan sudut keperbezaan seorang Nabi dengan manusia biasa, iaitu ilmu daripada Allah SWT itu. Jadi antara tugas Nabi ini, itulah tugas Nabi, menyampaikan berita-berita itu. Okey. Dan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Okay. Jadi ini kita tahulah. Maksudnya kemaslahatan dunia mungkin akal manusia boleh dapat ketahui. Kalau kita andaikanlah akal manusia ni hebat sangat akal manusia ni, tanpa Nabi pun kita akan capai kemajuan kita. Okey, kita ambillah, kita terima secara andaian. Tetapi kesempurnaan itu ataupun kebahagiaan itu hanya terhad di dunia saja, tidak di akhirat. Itu pun kalau betul lah akal manusia mampu capai itu. Tapi kita lihat sepanjang sejarah kemanusiaan dan sejarah kenabian, tidak berlaku sebegitu. Dah capai kemajuan tapi ada penindasan, dah capai kemajuan tapi masih lagi ada orang miskin, masih lagi ada orang yang tidak ada rumah. Walaupun rumah ada pelbagai ghost city kat dunia ni, pembandaran yang dibina ni, tetapi rakyat negara itu tidak ada rumah juga. Di mana kebahagiaan? Akal kita tak mampu nak memberikan jawapan. Jadi pengutusan seorang Nabi kepada manusia adalah satu keperluan untuk melengkapkan kefahaman ataupun epistemologi seorang manusia, yang mana tidak akan lengkap melainkan
datangnya wahyu yang dibawa oleh para nabi. Jadi manusia ni tidak akan jadi manusia secara erti sebenarnya jika tidak ada nabi yang diutuskan kepada mereka berdasarkan ilmu Allah SWT. Jadi itu sebenarnya keperluan kita kepada pengutusan nabi, melengkapkan ilmu kita, dan selain daripada itu melengkapkan cara kehidupan kita, menggambarkan syariat kepada kita. Sebab syariat ni adalah satu sistem kehidupan. Di kehidupan kita akan bina sistem kehidupan tanpa nabi pun, betul. Cuma masalahnya adalah pembentukan kehidupan yang berdasarkan syariat, itulah yang akan mencapai kita kebahagiaan di darain, dunia dan akhirat. Itulah tugas nabi, dan itulah keperluan kita kepada pengutusan nabi. Okey, jadi itu sedikit kita bincang tentang nubuah dan juga kenapa nabi diutuskan kepada manusia. Sambung lagi. Wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Dan dia, ini Muhammad SAW, adalah penutup sekalian para nabi, imam kepada semua orang yang bertakwa, penghulu kepada sekalian rasul dan serta kekasih kepada Tuhan yang mengurus sekalian alam. Okay, jadi ini senanglah kita faham kan, Nabi SAW ni khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul. Ada lagi nabi-nabi selepas itu, maka itu dakwaan yang tidak berasaskan kepada kefahaman Quran dan juga sunnah. Kita tahu ada rasul Melayu kan, tapi itu semua adalah bukan sekadar bid'ah, itu adalah boleh jadi jatuh kepada kufur, sebab itu adalah syahadah kita. Dan imam orang yang bertakwa, penghulu segala nabi dan rasul. Okey, jadi kita tahu dalam Quran sini Allah mengatakan bahawa faddalna tilkar rasul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul-rasul, para utusan Allah, yang Allah lebihkan sebahagian mereka dan sebahagian yang lain. Jadi afdaliyatur rasul ala ba'd, maksudnya kelebihan sebahagian rasul atas sebahagian yang lain adalah sabit dalam Quran dan sunnah. Jadi ini tidak ada yang kata semua nabi rasul sama, tak ada beza, tidak. Allah kata ada bezanya, ada tingkatan-tingkatannya. Ini jelas dengan dalil yang sharih. Dan ini pun dia kata sayyidul mursalin. Jadi kesemua para nabi ini merupakan imam kepada manusia, tapi imam kepada semua nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habibur rabbil alamin, dan dia juga kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak apa, kita teruskan. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Segala dakwaan kenabian selepasnya, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah sesat dan mengikut hawa nafsu. Faghayyun wa hawa. Jadi Imam Al-Babarti dia mengatakan ghay ini, kesesatan ini adalah sebab apa? Sebab apabila dia mendakwa dia nabi, dalam keadaan dia tahu dalam nas qat'i, dalam Quran sendiri dah mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup segala nabi, maka jika dia dakwa juga dengan keadaan dia tahu benda itu ataupun kesahihan nas itu, maka dia adalah ghay, sesat, sebab dia menafikan nas yang sharih. Wa hawa pula adalah dia mendakwa tanpa ada bukti. Jadi kedua-duanya salah. Okey. Wa huwal mab'utsu ila 'amatil jin wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya'i. Dan dia Nabi Muhammad SAW diutus kepada sekalian jin dan manusia dengan kebenaran dan petunjuk serta dengan cahaya dan sinar. Okey, jadi ini adalah menggambarkan umumul bi'tsah, keumuman bi'tsah Nabi Muhammad SAW. Umum di sini bermaksud dia meliputi segala zaman dan segala tempat. Jadi tidak boleh kita kata kalau mana rasul Melayu, mana rasul orang Melayu, mana rasul sekian-sekian orang. Sebab kesemua kita selepas Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi selepasnya, dan kalau sebelum ni nabi mengikut ataupun dia diutuskan kepada kaum-kaum dia yang tertentu sahaja. Memang ada nabi yang serentak pada zaman yang sama. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa dan sebagainya. Jadi kenabian itu bergantung pada kaum-kaum dia. So kaum ni hidup sama pada zaman yang sama, ada dua nabi. Tapi kita
semua nak satu Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, sampailah ke hari akhirat nanti. Dan seluruh jin sekali, wa kaffatil wara, dan seluruh sekalian alam. Dan Allah berikan Nabi ini bil haqqi wal huda, dengan kebenaran dan huda. Okey, apa maksud dia kat sini? Al-haq ini dikatakan oleh ulama sebagai asy-syariah, itu panduan hidup. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ni, kita lihat kehidupan tu cukuplah. Tak belum kita lihat lagi Quran yang dibawa tu, kita lihat kehidupan pun cukup. Nabi ni segala aspek kehidupan dia kita boleh ambil sebagai pengajaran. Nabi seorang ayah, Nabi seorang suami, Nabi seorang anak, Nabi seorang menantu, Nabi seorang pendekar, Nabi seorang komander perang, Nabi seorang imam, Nabi. Kesemua aspek kenabian itu kita boleh ambil pedomannya. Kan? Kalau kita lihat ada seorang penulis Dr. Munir Ghadban. Dr. Munir Ghadban ni ikhwan di Saudi. Dia tulis berbelas-belas jilid kitab Dia Sirah Nabawiyah, Tarbiyah Jihadiyah, tarbiyah tentang jihad, peperangan macam mana, tarbiyah siasiyah, tarbiyah politik, pendidikan politik Nabi macam mana, tarbiyah ruhaniyah, tarbiyah kerohanian Nabi. Jadi setiap aspek Nabi tu dia tulis buku, untuk kita faham bagaimanakah corak kehidupan Nabi daripada setiap aspek yang berbeza ni. Jadi tu. Jadi ini katanya petunjuk, itulah al-haq itu, cara hidup. Nabi punya kehidupan menggambarkan Al-Quran itu sendiri. Wal huda, huda ni maksudnya adalah hidayah, bimbingan. Jadi kat sini dikatakan ulama al-bayan, penjelasan. Maksudnya penjelasan kepada segala perkara lah. Wa bin nuri wad diya. Ni dia tambah lagi perkataan lain, dia kata dengan cahaya dan sinar. Okey. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana para ulama kita dahulu dia memahami penggabungan ataupun kesepaduan antara ilmu, kesepaduan antara akal dengan wahyu. Yang kita lihat pada hari ini cuba dipisah-pisahkan oleh golongan modernis ataupun liberalis ataupun siapa-siapa rasionalis pun. Mereka mengatakan bahawa jika kita nak maju, kita akan tolak wahyu. Kalau kita terima wahyu, kita terima dogmatism, kita terima dogma, kita terima tanpa usul periksa, dia kata. Terima je tanpa usul periksa. Jadi sebenarnya ulama kita daripada dulu memahami kesepaduan ini. Islam terbina atas dasar akal dan wahyu yang bergerak berseiringan. Yang dikatakan nur itu Al-Quran ataupun wahyu. Ad-diya itu adalah akal. Ini bertepatan dengan beberapa ulama seperti Al-Asfahani dan Al-Ghazali apabila mereka mengulas ayat dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Panjang itu sampai hujung, mana dalam ayat ni Allah mengumpamakan tentang satu lampu dengan satu lampu yang satu pelita pelita yang ada minyak dan ada api. Seolah-olahnya minyak itu sangat bersinar, sangat jernih sampai dia bercahaya sebelum adanya api itu sendiri. Jadi bila ada api, ada minyak itu, maka cahaya atas cahaya, nurun ala nur. Itulah digambarkan sebagai perumpamaan Quran ataupun wahyu dengan akal. Dia bergerak seiring dan dia membina satu sinar kepada dunia ini. Okey. Jadi itu An-Nur wa Diya. Nabi diutuskan dengan akal yang sempurna dan juga dengan wahyu. Dia menggambarkan kesempurnaan Islam itu dengan susuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Okey, habis Nabi. Kemudian diteruskan oleh Imam At-Tahawi, wa annal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyati qawlan. Dan kami menyatakan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Darinya nyata dia berkata-kata, yakni Allah berkata-kata tanpa diketahui tentang cara kata-katanya. Okey. Jadi ini di sini Imam At-Tahawi sedang mengkritik Mu'tazilah. Imam At-Tahawi ni hidup zaman Mu'tazilah, dah berkembang, dah masuk ke pemerintahan di dalam istana pemerintah. Kita tahu Mu'tazilah ni sempat berkuasa selama tiga sultan, kalau kita tak silap, Al-Mutawakkil dan sebagainya.
Jadi ni adalah kritikan kepada Mu'tazilah. Dia kata wa annal Qur'ana kalamullah taala. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ini kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Kalau kita tengok sejarah Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia mempertahankan perkara ini. Al-Quran itu kalamullah. Yang mana kalamullah ini Allah berkata-kata. Adalah kata-kata Allah SWT. Yang kita tak tahu bagaimana Allah berkata-kata. Kalau kita bincang dalam sifat Allah, sifat kalam, ataupun kita mungkin bincang dalam ulumul Quran, kita kata sifat Allah ni, kata-kata tu kalam nafsi ke kalam lafzi, kata-kata yang sebelum keluar daripada mulut ke, atau kata-kata yang kita kata-kata dalam hati ke, atau macam mana. Jadi perbincangan sangat panjang. Jadi yang saya rasa mungkin tidak masa kita terhad untuk kita bincangkan. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh bincang minggu hadapan, iaitu di mana Quran tu kalamullah, yang mana kita nak mengetahui secara hakikatnya bagaimanakah kata-kata Allah itu, adakah ada suara, adakah ada lafaz, adakah ada huruf, tak mungkin kita tahu, dan tapi tidak sama dengan cara kita berkata-kata. Jadi Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa Mu'tazilah mengatakan bahawa Quran itu makhluk? Jadi senang cerita macam inilah. Dia bermula daripada ini yang saya baca daripada kitab, satu tulisan oleh Dr. Ibrahim Madkur. Ibrahim Madkur ni merupakan Rais Kuliah Darul Ulum di Kahirah. Dia mengatakan bahawa dia bermula dengan syubhat oleh Yuhanna ad-Dimashqi, John of Damascus. Dia bagi satu syubhat kepada golongan orang Islam. Quran itu kalamullah. Memang kita tahulah. Tetapi dalam Quran juga Allah mengatakan Nabi Isa Al-Masih kalimatullah. Nabi Isa itu pun adalah kalimat Allah. Yakni kalimah, perkataan-perkataan Allah, seperti mana Quran itu kalamullah. Kalaulah kita kata Al-Quran itu kalamullah, yakni kalamullah, yakni qadim, tidak ada permulaan, maka kenapa kita tak boleh kata bahawa Nabi Isa pun qadim, yakni tidak ada permulaan, yakni Tuhan lah. Kalau Quran itu sifat-sifat Tuhan, kenapa tak boleh kata Nabi Isa pun jelmaan Tuhan? Jadi orang terdiam, soalan falsafah ni. Kalau kita pun goyang juga nak jawab apa ni. Jadi apa jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kenapa kita boleh katakan Quran itu kalamullah dan dia qadim, tetapi kita tak boleh kata Nabi Isa yang Allah kata dalam Quran kalimatullah pun qadim? Macam mana? Kita dah membenarkanlah apa yang dikatakan oleh para Nasrani, bahawa Nabi Isa itu ada jelmaan Tuhan. Di jawapan dia senang dia. Dia kata Imam Al-Buti bahawa kalimatullah yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran tentang Nabi Isa bukanlah bermakna secara hakiki Nabi Isa itu kalimatullah, tetapi dia adalah majazi. Dia adalah majazi ni apa kita lihat bahasa Melayu, dia majaz, dia hanya kiasan. Kiasan yang mana sebab Nabi Isa punya kelahiran adalah kelahiran yang luar biasa, tidak seperti manusia biasa. Ada suami, ada isteri, berlaku persetubuhan, dapat anak. Tidak sama. Sebab Maryam, Sayyidatina Maryam tidak ada suami tapi dapat anak. Jadi digambarkan kebesaran itu dengan kalimatullah, tashrifan. Secara Allah nak kata Nabi Isa ni satu kemuliaan bagi dia. Jadi tidak tepatlah persamaan yang cuba diandaikan oleh Mu'tazilah itu. Jadi sebab itu bila nak jawab soalan-soalan ini daripada Yuhanna ad-Dimashqi tadi, John of Damascus tu daripada Nasrani, maka akhirnya Mu'tazilah keluarkan pendapat ini, iaitu Al-Quran itu pun makhluk seperti mana Nabi Isa pun makhluk, dan disebarkan kepada masyarakat. Jadi akhirnya berlakulah perpecahan dalam kalangan umat, berlaku pembunuhan, penjara dan sebagainya. Jadi cuma satu poin saya nak beritahu, Al-Quran kalamullah, betul. Tetapi mushaf yang kita pegang, ada mushaf tak ada kat situ. Mushaf yang kita pegang, mushaf itu sendiri, mushaf tu kitab tu bukan kalamullah. Kitab tu adalah kita panggil dalam bahasa dia adalah, itu adalah kitab permulaan lah, buku lah yang menulis ataupun yang menggambarkan kalamullah itu tadi.
Kalam itu sendiri bukanlah Quran tu. Maknanya dia sebenarnya dalalah ataupun petunjuk kepada kalam yang sebenar. Macam itulah lebih kurang. Tetapi kitab yang menggambarkan itu pun adalah juga dia punya nilai-nilai kemuliaannya. Tak apa, saya masuk detail nanti kita akan pening pula. Okay, jadi Allah SWT berkata-kata dengan sifat-sifat dia yang sesuai dengan Allah SWT. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad SAW, sebagai wahyu. Inilah yang dibawa oleh Nabi untuk menjadikan panduan kepada kita. Wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqa. Dan orang-orang yang beriman membenarkannya sebagai perkara yang benar. Dimaksudkan di sini al-mu'minun, yang membenarkan ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Quran itu turun. Quran itu berinteraksi dengan mereka. Sebab itulah Quran ini sangat dekat dari para sahabat dan mereka beramal bersungguh-sungguh dengan Quran. Yang dikatakan oleh Syekh Qutb dalam Ma'alim fi Tariq, bahawa jilul Quran al-farid, generasi Quran yang unik. Sebab mereka ni ditarbiyah dari langit. Bagaimana dalam surah Al-Mujadalah, turun surah itu khas untuk seorang sahabiah. Perkara dalam bilik pun Allah dengar. Rintihan seorang isteri kepada Tuhannya itu Allah dengar dan Allah berikan tarbiyah itu secara direct. Banyak lagi kita tengok Allah SWT berinteraksi dengan para sahabat dan Nabi SAW secara direct dalam Quran. Jadi ini satu bentuk tarbiyah lah. Jadi mereka tidak ada cara lain mereka membenarkan Quran ni. Memang mereka melihat secara mata kepala mereka sendiri. Dan kita orang mukminin pun sama. Wa aiqannu annaha kalamullah ta'ala bil haqiqah. Mereka meyakini, yakni para mukminin tadi meyakini bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah yang hakiki. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Dan bukannya makhluk seperti perkataan manusia. Okey. Jadi ini adalah beberapa ni adalah sebenarnya Imam At-Tahawi sedang mengkritik sedikit beberapa pendapat-pendapat para aliran-aliran lain dalam Islam yang cuba mengatakan bahawa kalamullah atau Quran ini adalah kalam Nabi SAW. Dan juga ketawaan daripada golongan yang bukan Islam pun sendiri. Mereka mengatakan bahawa Quran ini adalah rekaan Nabi sendiri. Nabi seorang penyair. Jadi Nabi pun rekalah Quran ni. Yang cuba ditiru oleh Nabi-Nabi palsu selepas Nabi Muhammad SAW. Tak mampu mereka tiru. Jadi di sini dia cuba tegaskan bahawa Quran ini, jika dia seorang mukmin, maka dia akan percaya bahawa ini adalah kalamullah secara hakikah. Hakikatnya lafaz itu bukan lafaz Nabi. Lafaz itu lafaz Allah Taala. Hadis kudusi lain. Hadis kudusi lafaz Nabi yang bagi, tapi maknanya Allah. Ya, betul. Kita boleh kata itu Quran tapi secara majaz lah. Tetapi hakikat Quran yang kita pegang adalah memang lafaz dan makna daripada Allah Taala, bukan daripada kata-kata Nabi walaupun sedikit, walaupun satu huruf pun. Okey, disambung lagi. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Ini satu bentuk penegasan. Barang siapa yang mendengarnya, yakni Al-Quran, lalu dia menyangka Al-Quran itu merupakan perkataan manusia, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Jadi berhati-hati kita dalam mengatakan tentang Quran ni. Kadang-kadang kalau kita tengok kat Twitter, dekat media sosial ni, ramai. Saya ada satu grup yang saya cari John, Warung Etis nama dia. Ini mungkin etis yang berpangkalan di Singapura. Jadi semua menjadikan Al-Quran ini seolah-olah macam bahan mainan tau. Oh, ini tak saintifik, ini tidak ni. Jadi dulu saya rajin nak balas. Sekarang ni mungkin tak ada masa sangat, jadi saya kurang berinteraksi. Tapi kita pun lihat susah kita nak, orang ni macam orang-orang Islam sendiri ni bukan yang saya kata cerita orang-orang kafir ni, orang Islam sendiri ni, orang Muslim kita sendiri, orang agama kita sendiri, yang menafikan tentang kebenaran Al-Quran ini merupakan kalamullah. Mereka mengatakan ni Nabi yang cakap. Sedangkan Syekh Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirah, dia mengatakan bahawa apa antara hikmah Nabi Muhammad SAW ni seorang ummi, seorang yang tidak mampu membaca dan menulis. Sebab kalaulah Nabi Muhammad ni boleh berkata, boleh
membaca dan menulis, Al-Quran itu boleh dikatakan sebagai tulisan Nabi. Macam Nabi nak memberitahu benda yang dia tak mampu tulis? Tak boleh, Nabi tak pandai tulis. Quran ni siapa yang beritahu? Peristiwa kaum Ad, kaum Samud ni dalam sejarah dia. Kena baca lah. Tak tahu. Nabi diberitahu oleh Allah SWT. Peristiwa masa hadapan. Ghulibatir Rum. Rom akan dikalahkan. Rom akan dia apa? Rom akan menang. Rom akan dia kalah dan Rom akan menang balik. Ini berita masa hadapan. Zaman tu lah. Jadi Nabi tak tahu. Nabi tahu dari mana? Dan kalaulah Nabi yang tulis Quran tu sendiri, kenapa adanya beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat awkward Nabi telah ditegur oleh Ustaz Allah. Lepas tu ada cerita tentang Zainab binti Jahsh, yang dia mula-mula isteri kepada Zaid Harithah, kemudian Nabi dikahwini oleh Nabi SAW. Allah yang suruh. Peristiwa ni peristiwa sangat, kalau dalam cerita, kalau dalam sirah, dia kata oleh Yasir Qadi, benda ni sangat awkward nak cerita. Macam mana kalau Nabi yang tulis Quran ni, kalau kita seorang manusia lah, benda yang kita rasa paling malu, benda yang kita kena tegur, kita tulis ke dalam Facebook kita, tulis ke dalam kita punya Twitter ataupun kita punya status WhatsApp? Tak tulis, kita malu, kita kena marah dengan doktor ini ke, kena sound dengan sesiapa ke, marah sama ayah ke, mana kita tulis? Benda-benda menyegankan kita tak tulis lah. Jadi logik akalnya, takkanlah Nabi tulis benda yang dia malu, Nabi yang benda Nabi kena tegur dalam Quran. Banyak benda dalam Quran. Jadi ini satu bentuk penafian lah, menjawab syubhat yang dikatakan oleh beberapa orang ataupun beberapa kelompok bahawa Quran itu merupakan tulisan Nabi SAW. Okey, dan ditegaskan kalau kita kata itu adalah tulisan Nabi, maka kita kata itu ialah kafir. Waqad zammahu Allah wa 'abahu wa au'adahu bisaqar. Haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar. Sesungguhnya Allah telah mengutuk dan mencercanya serta mengancamnya dengan neraka sakar. Yakni kalaulah Allah mengancam Nabi Muhammad SAW jika dia menulis Quran tu dengan tangan dia sendiri. Ancaman ni kepada Nabi sendiri. Jadi Nabi tak buat benda ni. Ini semua adalah dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Dan para orientalis pada hari ini pun cuba menafikan perkara ini. Dia kata Quran ni tak betul dan sebagainya. Liman qala inna hadha illa qaul bashar. Dan Allah sendiri telah memberikan dakwah, memberikan cercaan ataupun ancaman kepada mereka yang mengatakan bahawa ini adalah qaul bashar. Quran ini merupakan kata-kata manusia. Alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulal bashar. Justru ketika mana Allah mengancam akan memasukkan mereka, yakni mereka yang telah mengatakan bahawa Quran ini merupakan kalam manusia ataupun kata-kata manusia ke dalam neraka sakar, maka telah kita ketahui dan yakini bahawa Al-Quran adalah kata-kata Allah dan tidak sama dengan kata-kata manusia. Macam saya terang tadi lah, kita dah tahu banyak sumber-sumber yang kita kata tadi mengatakan bahawa secara aklinya, secara logiknya, bahawa manusia, Nabi Muhammad tidak menulis Quran, tetapi yang ditulis oleh itu adalah daripada Allah SWT. Kita ambil satu rangkap terakhir sebelum kita akhiri. Kalau ada soalan ataupun apa-apa pertanyaan, boleh komen, nanti saya akan jawab insyaAllah jika ada kesempatan. Waman wasafallaha bima'na min ma'anil bashari faqad kafar. Sesiapa yang menyifatkan Allah dengan sebarang makna daripada makna-makna menyamai manusia, maka dia telah menjadi kafir. Ini kembali membincangkan tentang Allah SWT sedikit antara yang kita bincang sebelum ini, minggu lepas kita kata antara sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai', dia tidak bersama dengan mana-mana, dia tak sama dengan apa-apa sesuatu pun. Jadi kalaulah contohnya kita dinamakan sebagai berilmu, kita yang manusia kan, ni berilmu, ni alim ni, adakah sama ilmu kita dengan ilmu Allah? Tentunya tidak sama. Ilmu Allah tidak berpenghujung, ilmu kita berpenghujung. Kita punya ilmu bergantung pada maklumat, Allah tak bergantung pada maklumat. Jadi persamaan pada lafaz itu tidak sama pada intinya, pada maknanya. Musammanya mungkin ismunnya, namanya mungkin sama, tapi musamma, inti patinya, kandungannya tidak sama. Jadi
yang menyamakan secara maknanya kepada Allah Taala, maka dia kafir lah. Dia kata sama je. Maka dia telah kafir. Faman absara hadza i'tabar. Sesiapa yang menghalusi perkara ini, maka dia akan mendapat pengajaran. Wa an mithli qawli kafiri in zajar. Serta dapat dia menjauhi kata-kata orang yang telah kafir. Wa alima anna bi sifatihi laisa kal bashar. Seterusnya dia telah mengetahui bahawa sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat manusia. Jadi kat sini ditegaskan balik, cerita kenabian ditegaskan balik tentang perbezaan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Tak sama. Kita namalah sama, Allah itu ada ilmu, Allah itu kalam, Allah itu sami' basir, Allah itu melihat. Tidak sama dengan penglihatan kita. Penglihatan kita kena ada cahaya. Penglihatan Allah tidak perlu cahaya. Saya tak nampak belakang saya ada apa. Tapi Allah tidak terhad penglihatannya kepada apa-apa. Jadi mujarrad ishtirakul ismi, dengan semata-mata kesamaan pada nama, tidak menggambarkan kesamaan kepada intinya. Macam kita pun lah, kita kata dia ni pandai, ni pandai juga. Adakah kepandaian kedua-dua orang tu sama? Lampu ni cerah lah, kecerahan yang kita maksudkan tak sama. Ada kata cerah betul, bagi dia cerah, tapi bagi kita belum cerah lagi ni. Macam kita makan lah, masin lah, bagi dia tak masin, bagi dia belum cukup masin lagi ni. Jadi nama sama pun di kalangan manusia sendiri pun kita punya idrak tu berbeza, pengetahuan kita berbeza, apatah lagi kalau kita nak samakan dengan Allah SWT. Di sini ditegaskan balik oleh Imam Tahawi bahawa perbezaan antara manusia dengan Tuhan tidak sama langsung perbezaan itu. Tidak ada persamaan langsung antara manusia dengan Tuhan. Jadi dah 40 minit. Jadi insya-Allah saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Kita recap balik, kita bincang tadi beberapa perkara. Yang pertama kita bincang tentang kenabian, dan kedua kita bincang lagi tentang Al-Quran atau wahyu, dan yang ketiga kita bincang sedikit tentang sifat Allah dengan sifat manusia. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada bab ru'yatullah, melihat Allah SWT. Ada soalan Ustaz, boleh ke kalau kita bagi sifat Allah dengan konotasi yang negatif? Contoh Allah itu gangster, na'udzubillah min zalik. Okey. Sifat-sifat Allah SWT adalah sifat-sifat yang tauqifi, yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Maka maksudnya kita tidak boleh menamakan Allah, menyifatkan Allah dengan selain daripada yang telah diberitahu kepada kita. Macam tu. Bolehkah kita kata Allah itu, macam kita sifatkan Allah dengan perkara-perkara lain maksudnya yang tidak ada dalam semua nama dan sifat tu, bolehkah kita namakan? Jadi ada pendapat mengatakan bahawa boleh jika makna itu membawa kepada makna kesempurnaan. Contohnya kita dalam bahasa lain bolehkah kita panggil Allah Taala dengan bahasa kita, bahasa Melayu ni, tak ada dalam bahasa Arab ni, memang tak ada dalam Quran dan Sunnah bahasa kita. Boleh jika makna itu membawa kepada, ni sebahagian ulama mengatakan, jika makna itu membawa kepada kesempurnaan. Macam tadi dikatakan gangster, memang tidak boleh sebab itu menggambarkan kekurangannya. Tetapi al-aslu, jika kita nak mengelak daripada khilaf, bila kita nak ambil yang lebih aula, kita ambil lah daripada nama-nama yang sedia ada. Itu pun kita tak ingat semua, kita kena nyanyi dulu baru kita ingat semua kan. Jadi ambillah yang disepakati itu, iaitu yang tauqifi. Walaupun kita boleh menamakan dengan lain-lain nama atau sifat yang memberikan makna kesempurnaan, tetapi jika nak mengelak khilaf, kita ambillah yang telah diberitahu oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Okey, soalan kedua, saudara Ukail. Panjang soalan ni. Ketika mana menyebut Al-Quran ni kalamullah, banyak peristiwa atau ucapan penyesalan orang munafik tidak beramal dirakam Al-Quran. Maknanya memang ucapan manusia dalam Quran. Seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi akan rupa lembu yang ingin disembelih dalam surah Al-Baqarah. Qalu Allah. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya apa? Maksudnya soalan ni nak tahu tentang macam mana Allah tahu itu ke kan? Jadi kalau lebih kurang macam itulah maksud dia lah yang saya cuba faham macam seolah-olah Quran ni dia cerita tentang perbuatan manusia itu secara
secara direct kan. Jadi itu antara sebab hikmah kenapa Al-Quran ni terutamanya kitab Allah Quran ini diturunkan secara munajjaman, panggil munajjaman, yakni berperingkat-peringkat. Dalam Quran bila Allah kata anzala ini bermaksud turun secara segedebuah, secara sekaligus. Bila kata nazzala, turun secara berperingkat-peringkat. Quran banyak Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi maksud turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Ma'mur itu secara sekelompok, secara sesatu sekaligus. Bila turun kepada Nabi Muhammad, dia turun secara berperingkat-peringkat. Jadi antara hikmah bila Allah turunkan Quran kepada Nabi secara berperingkat-peringkat adalah untuk menunjukkan waqi'iyatul Quran, waqi'iyatul wahyi, dinamiknya wahyu tu. Bila maksudnya ini apa yang diperkatakan, ini soalan Nabi, ini soalan Nabi pada Yahudi, soalan Yahudi kepada Nabi jawab. Dan kalau cerita tentang Nabi Isa itu kan, Bani Israel tu cerita yang dah lama dan dah berlalu lepas. Jadi takkan Allah tak tahu. Allah bagi tahu pada Nabi, menggambarkan bagaimana perangai Bani Israel ini. Berhati-hatilah mereka di Madinah nanti. Jadi maksud dia mungkin ada kata-kata Bani Israel. Ya, kata-kata Bani Israel, tetapi dalam kod maksudnya Allah yang menyatakan. Macam itulah maksud dia, Allah menakalkan daripada mereka. Lebih kurang macam itulah. Tetapi kita tak mengatakan bahawa itu bukan kalamullah. Tidak. Tetapi itu dalam konteks kalamullah lah. Macam tu. Sebenarnya saya faham apa yang dia nak maksudnya. Adakah kata-kata Bani Israel itu bukan kata-kata Allah? Tidak. Kata-kata Allah juga. Semua itu adalah kata-kata Allah secara keseluruhan lah. Bukan, ini qala Bani Israel contohnya. Tidak, bukanlah itu. Part tu bukan kata kalamullah. Tidak. Itu termasuk dalam kalamullah. Itu saya faham soalan tadi. Baru faham. Maksudnya tapi kita tambah tadi bahawa sebenarnya Quran itu turun berinteraksi dengan manusia secara direct, iaitu untuk menjawab persoalan-persoalan semasa. Dan walaupun persoalan-persoalan itu dalam bentuk kata-kata daripada pihak lain, tidak menafikan itu adalah kata-kata Allah SWT juga. Okey. Total kalamullah ke macam Quran adab, sebab ada juga kalam manusia dalam Quran. Betul lah. Macam saya dah faham tadi bahawa sebenarnya betul, memang walaupun kata-kata manusia ada kata-kata semut, kata-kata semut dalam Quran pun ada, Naml, banyak. Jadi adakah itu bukan kata-kata Allah? Tidak. Itu semua adalah kata-kata Allah SWT. Puncanya daripada Allah SWT. Walaupun Allah sedang menceritakan tentang kata-kata semut. Sebab tu banyak khitabullah ni dia banyak aspek. Jadi kalau tanya usul fiqh, ahkam taklifi tu apa? Iaitu khitabullah ta'ala bi af'alil mukallafin. Khitab Allah yang berkaitan tentang perbuatan mukallaf. Ini bermaksud bahawa yang selain daripada perbuatan mukallaf bukanlah yang berkaitan dengan fiqh ataupun ahkam taklifi itu tadi. Khitab Allah tentang langit, tentang bumi, tentang haiwan, tentang dirinya sendiri, bukan dalam kategori fiqh. Sebab fiqh ini hanyalah af'al mukallafin, perbuatan mukallaf. Okey, jadi kalau tak ada soalan lagi, saya rasa mungkin kita boleh berundur di sini. Jadi aku qauli hadza astaghfirullah, dan segala yang baik datang dari Allah, segala yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.